Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arina binti Muhammad Rafidi, nombor metrik 070826 akan membentangkan kekurangan dalam adab berinteraksi dengan ibu bapa di bawah topik hubungan insaniah. Baiklah, adab terhadap ibu bapa ini boleh didefinisikan dengan bersopan santun dan berbuat baik kepada ibu bapa dalam pertuturan, perbuatan dan tingkah laku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, "Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun." Beralih kepada persoalan yang diberikan, terdapat pelbagai kesan buruk jika anak-anak tidak beradab ketika berinteraksi dengan ibu bapa. Antaranya adalah anak-anak akan menjadi lebih agresif atau kata lain semakin biadab. Lama-kelamaan, perkara ini boleh meruntuhkan institusi kekeluargaan kerana ibu bapa tidak menegur mereka sejak awal lagi. Begitu juga peribahasa pepohon pokok tidak akan berliuk-liuk jika tidak ditiup angin. Anak-anak ini sebenarnya memang memerlukan ibu bapa sebagai pendorong untuk mereka melakukan sesuatu dengan baik dan cemerlang. Selain itu juga, anak-anak akan dianggap tidak berakhlak oleh masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana tingkah laku dan tutur kata kita di luar rumah atau bersama masyarakat sekeliling mencerminkan bagaimana diri kita yang sebenar ketika berada di rumah. Seterusnya, kekurangan lain juga adalah kehidupan tidak diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "An Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, ridallahu fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatul walidain," yang bermaksud, dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW telah bersabda, keredaan Allah itu terletak pada keredaan kedua ibu bapa dan murka Allah itu terletak pada murka kedua ibu bapa. Ada juga sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu dzunub yuakhirullah ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa aququn al-walidain fa inna Allah ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayah qabla al-mamat." Yang bermaksud, setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah hukumannya mengikut kehendaknya sehingga hari kiamat kecuali derhaka kepada ibu bapa. Maka sesungguhnya Allah akan menghukumkan kepada pelakunya semasa hidup sebelum kematian lagi. Sekian sahaja daripada saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dulfarihin dan nombor metrik saya ialah 070948. Topik yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah hubungan insaniah. Saya akan membincangkan tentang kekurangan dalam adab berinteraksi dengan guru.
Islam mengajar kita supaya menghormati guru sama seperti kita menghormati kedua ibu bapa kita, kerana guru adalah pengganti kedua orang tua kita ketika di sekolah ataupun di mana-mana tempat menuntut ilmu. Pada pandangan saya, kekurangan dalam adab berinteraksi dengan guru adalah kerana kita berasa malu untuk bertanya. Sikap malu bertanya ini satu daripadanya adalah kerana rasa kurang keyakinan diri yang tinggi. Pelajar juga bimbang diejek oleh rakan-rakan kerana masih tidak faham dengan topik yang dibincangkan atau dianggap seperti menunjuk-nunjuk jika mereka mampu menjawab soalan yang diberikan oleh guru mereka. Kiai Hashim juga mengutip pernyataan Mujahid, orang yang pemalu dan orang yang sombong tidak akan bisa mempelajari ilmu. Oleh itu, kita haruslah berani untuk menanyakan jika kita tidak tahu tentang sesuatu perkara itu agar tidak tersesat jalan. Selain itu, kekurangan dalam berinteraksi dengan guru adalah kita mempunyai perasaan untuk takut dimarahi. Hal ini kerana mereka takut akan jawapan yang diberi itu nanti salah. Situasi takut bertanya ini bukan hanya di peringkat sekolah, malah di peringkat universiti juga. Pelajar lebih selesa mencari jawapan di internet ataupun mendiamkan diri walaupun tidak mendapat jawapan yang mereka inginkan. Para pelajar haruslah meningkatkan kemahiran interpersonal dalam diri mereka seperti membuat pembentangan, perdebatan atau perbincangan agar mereka dapat meningkatkan rasa keyakinan dalam diri mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhruddin dan nombor metrik saya 070894. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka apabila kita hendak bercakap, hendaklah sentiasa hanya bercakap benda yang baik. Kalau tidak ada benda yang baik, dituntut supaya kita diam. Ini bererti hendaklah kita berfikir dahulu sebelum bercakap, bukan cakap dulu baru berfikir. Sejak akhir-akhir ini, ramai yang seakan selesa berkomunikasi menggunakan bahasa yang kurang sopan dan tidak berhemah di tempat awam dan di media sosial. Ia seolah-olah tren komunikasi masa kini. Antara faktor yang menyebabkan generasi muda kurang beradab ialah kurangnya pendedahan nilai-nilai murni. Ibu bapa yang terlalu sibuk mencari rezeki dan nafkah hidup ada kalanya tidak sempat mengajar nilai murni kepada anak-anak mereka. Sehingga anak-anak seawal umur 6 atau 7 tahun sudah pandai mencarut dan memaki hamun rakan-rakan sekolah dengan perkataan yang hanya biasa diucap oleh orang dewasa. Selain itu, konsep kejiranan juga yang semakin longgar untuk menegur anak-anak jiran seperti anak-anak sendiri juga sudah tidak dipraktikkan lagi zaman ini. Silap tegur pasti buruk padanya. Sikap individualistik juga semakin tinggi. Jiran sebelah rumah pun kadang tidak bertegur siapa. Akhir sekali, bila berjumpa rakan-rakan sebaya, mereka terikut-ikut tren berbahasa zaman kini yang banyak dilihat dan ditiru daripada media sosial dan televisyen. Gurauan dan komunikasi santai yang menggunakan bahasa tidak sopan dan mencarut ini boleh diterima oleh rakan-rakan mereka selain ianya sebagai satu cara komunikasi menjalinkan persahabatan yang lebih akrab. Lebih mengherankan, ramai dalam kalangan remaja beranggapan perkataan itu adalah satu bentuk komunikasi yang dilafazkan kepada kawan-kawan rapat sahaja dan ianya hanyalah sekadar gurauan dan sebagai satu bentuk mesra rakan. Nilai murni ini tidak seharusnya hilang dan lenyap di telan kepesatan teknologi. Apapun tepuk dada tanya akal, bolehkah kita menjadi generasi maju bila sesuatu yang baik seperti kesantunan bahasa dan nilai kemanusiaan digadaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nabila Perjam Azman, nombor matriks 070825, ingin membincangkan tentang tajuk kekurangan dalam adab berinteraksi dengan jiran. Kekurangan ini berlaku kerana sifat seseorang yang tidak peka langsung dengan perasaan jiran. Contohnya dengan tidak peka ni, contohnya dengan memaki
dengan meletak atau memarkirkan kereta berhadapan dengan rumah jiran. Jadi ini menyebabkan jiran itu susah untuk meletak kenderaannya dan yang menghalang untuk jiran tu mengalihkan kenderaannya. Okey, kat sini selain daripada contoh ini juga, contohnya dengan mengganggu ketenteraman jiran dengan memasang radio yang kuat, dengan buat bising. Jadi ini menyebabkan timbul perasaan marah yang tidak senang untuk jiran untuk berjumpa dengan bercakap dengan kita. Okey, selain daripada sifat ni, ada juga lagi satu sifat saya nak cakap, iaitu tidak memahami atau mempelajari tentang adab berjiran ni. Jadi adab jiran ni sangat penting untuk kehidupan kita supaya kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita lah. Maknanya kita nak buat tu. Jadi sebabkan ini menyebabkan seorang itu sombong dan sampai tak nak menawarkan diri untuk menolong jiran tersebut apabila jiran memerlukan bantuan. Jadi kesimpulannya kat sini, adab berjiran ni amatlah penting untuk kepentingan semua kerana dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan aman. So oleh itu disebabkan ni kita hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama antara satu sama lain supaya dapat membina kehidupan berjiran mengikut apa yang diajarkan dalam Islam ni. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih.